Okey, cikgu sambung lagi ya. Kalau tadi kita tengok pengawal aturan suhu badan dalam keadaan suhu meningkat, okey, sekarang kita tengok pula dalam keadaan suhu menurun. Kalau tadi suhu meningkat, kita nak turunkan ke aras yang normal. Sekarang suhu badan kita rendah, kita nak tingkatkan ke aras yang normal. Okey. Suhu badan jatuh di bawah julat normal. Dia dikesan oleh termoreseptor dalam hipotalamus dan juga termoreseptor dalam kulit. Okey, ini sama macam tadi. Okey, sebenarnya sama sahaja. Cara fizikal ada 4 dan juga cara kimia ada 2. Okey, kalau tadi suhu meningkat kita nak turunkan, kita tengok tadi otot erector kurang dirangsang kan, sebab kita nak bulu roma tu condong. Okey, sekarang untuk kita nak naikkan suhu, sekarang suhu kita rendah, kita nak naikkan suhu, otot erector dirangsang supaya mengecut, menyebabkan bulu roma berdiri tegak. Jadi bila bulu roma berdiri tegak, lapisan udara tebal, okey, yang terperangkap antara bulu roma bertindak sebagai penebat yang menghalang kehilangan haba melalui kulit. Okey, so haba tak akan hilanglah melalui kulit. Okey, ini kalau kita tengok berlawanan sahaja dengan keadaan sebelum ini. Okey, seterusnya, kalau tadi kita tengok pemvasodilatan, betul tak? Dalam keadaan suhu yang tinggi, pemvasodilatan. Dalam keadaan suhu yang rendah ini, pemvasocerutan. Kalau yang itulah pemvasocerutan. Okey, berlakunya ini bukan ya, pemvasocerutan. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 248. Okey, kalau tadi pemvasodilatan mengembang kan, betul tak? Atrial mengembang. Sekarang ini pemvasocerutan, atrial mencerut. So bila dia mencerut, kurang darah mengalir ke permukaan kulit. So bila kurang darah mengalir ke permukaan kulit, okey, bila kurang darah mengalir ke permukaan kulit ni, kurang haba hilang ke persekitaran. So sekarang ni dalam keadaan suhu badan kita menurun, kita tak nak banyak haba hilang. So akan menyebabkan atrial ini mencerut. Okey, so dia akan mencerut, kuranglah haba hilang. Okey, seterusnya, otot rangka akan mengecut dan mengendur supaya badan menggigil. Kalau tadi suhu meningkat, badan tak menggigil kan? Okey, ini suhu menurun, sejuk, badan menggigil. Kenapa dia nak menggigil? Supaya haba dapat dijanakan. So kita nak hasilkan haba. So bila haba terhasil, menyebabkan meningkatkan suhu badan. Okey, dia berlawanan dengan yang tadi saja. Okey, kalau tadi kelenjar peluhnya kelenjar peluhnya tidak dirangsang, jadi perpeluhan tidak berlaku. Okey, macam yang suhu meningkat tadi, sebaliknya daripada yang ni kan, sebab kita nak perpeluhan itu berlaku. Okey, sebaliknya saja. Okey, seterusnya cara kimia. Cara kimia, kelenjar adrenal. Kalau kamu masih ingat tadi, kelenjar adrenal dalam keadaan suhu tinggi tadi, kelenjar adrenal tidak dirangsang kan? Kurang dirangsang. Okey, sebab kita nak kurangkan metabolisme. Okey, dalam keadaan suhu menurun ni, kita nak tingkatkan suhu badan. Sebaliknya, kelenjar adrenal akan dirangsang untuk rembeskan lebih hormon adrenalina,
Hormon ini mempercepatkan penukaran glikogen kepada glukosa, menyebabkan kadar metabolisme meningkat. Okey, pengoksidaan glukosa menghasilkan tenaga haba. Ini dapat memanaskan badan. So, dapat meningkatkan suhu badan. Okey. Seterusnya, kelenjar tiroid juga dirangsang untuk nak merembeskan lebih banyak hormon tiroksina. So, hormon ini akan meningkatkan kadar metabolisme. Jadi, lebih banyak haba akan dijanakan, lebih banyak haba terhasil untuk badan kita. Okey, itu adalah dalam keadaan suhu menurun, kita nak tingkatkan suhu badan. Okey, habis suhu, selepas ini kita akan sambung pengawal aturan aras gula darah.